Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hari ini kita nak masuk tutorial 2.4 iaitu inersia. Okey, first, terus kita masuk. Apakah itu inersia? Jadi saya dah tulis kat sini. Inersia ialah kecenderungan objek. Okey, kecenderungan semula jadi objek untuk menentang perubahan gerakan yang dikenakan terhadapnya. Jadi semua objek yang ada jisim akan ada inersia. Dia cenderung untuk melawan ataupun menentang perubahan gerakan. Perubahan gerakan ni macam mana? Contoh dia tengah pegun, tiba-tiba kita tolak untuk dia bergerak. Dari pegun untuk bergerak. Ataupun dia tengah bergerak, tiba-tiba kita halang dia. Ataupun ubah arah dia. Jadi itu semua ialah perubahan gerakan. Dan semua objek yang ada jisim, dia ada kecenderungan untuk melawan. Okey. Contoh simple. Ada bola bowling, kita baling. Dan bola bowling itu dia jalan straight, kita cuba nak ubah dia punya arah ataupun nak berhentikan dia. So, dia agak sukar kerana sifat semula jadi bola bowling itu dia menentang perubahan. Lagi besar jisim bermaksud lebih besar inersia. Okey, saya ulang semula. Jisim besar maka inersia besar. Jadi bola bowling tu kalau kita nak ubah dia punya arah ataupun kita nak merubah dia punya gerakan lebih susah berbanding bola yang lebih ringan. Itu maksudnya inersia. Dan apa maksud menentang perubahan gerakan? Kecenderungan objek menentang perubahan gerakan. Okey. Kita masuk yang kedua. Hukum Newton pertama menceritakan tentang inersia. Jadi apa hukum Newton pertama sebut? Hukum Newton pertama kata objek pegun akan kekal pegun. Kekal pegun. Okey. Habis tu objek bergerak akan terus bergerak. Objek bergerak terus bergerak. Jika tiada daya luaran dikenakan terhadapnya. Okey, betul lah. Ini apa hukum Newton pertama ni dia menceritakan tentang inersia. Objek yang pegun tu sifat dia akan berada dalam keadaan pegun jika tidak ada daya luaran. Okey, maknanya kalau tak ada daya luaran dia akan kekal pegun lah. Ataupun objek yang bergerak dia akan terus bergerak jika tidak ada daya luaran. Okey, tapi kenapa objek bergerak dia berhenti? Mungkin ada daya geseran contohnya. Itu daya luaran lah. Okey, jadi untuk menceritakan tentang hukum Newton yang pertama ini, saya lebih suka kita tengok video. Okey. Okey, ada budak seorang ni, dia main apa ni? Okey, kalau kita tengok. Okey, ketuk. Nampak? Jadi secara slow motionnya macam ni. Okey, sekarang ni kotak merah dengan kotak biru itu dalam keadaan pegun. Okey. Dengar saya sebut betul-betul. Keadaan awal pegun. Lepas itu kita ketuk yang merah tu. Okey? Telajak. Okey, bila kita ketuk yang merah itu, kenapa merah tu yang bergerak? Kerana daya luaran dikenakan pada yang merah. Kenapa yang biru ni tak bergerak? Sebab tidak ada daya luaran dikenakan terhadap yang biru. Nampak? Objek pegun akan kekal pegun selagi tidak ada daya luaran. Jadi kita ketuk yang merah, merah tu je yang ada daya luaran, biru tidak ada. Jadi kenapa biru tu jatuh ke bawah? Sebab daya geseran pula. Sebab daya tarikan graviti. Okey. Itu cerita yang pertama. Tadi, apa hukum Newton pertama kata? Objek pegun akan kekal pegun. Bagaimana pula objek bergerak akan terus bergerak? Okey, kita tengok contoh yang kedua. Tolak. Toing. Okey, nampak benda ni? Okey, saya buat dalam bentuk slow motion sikit, lebih clear. Okey. Okey. Kereta ni dia sedang bergerak bersama-sama dengan kotak di bawah dia. Okey? Maknanya kotak dengan kereta ni dua-dua bergerak. Dan apabila berlanggar dengan kotak warna kuning ni, kotak yang berada di bawah kereta ini akan berhenti kerana terhalang. Soalannya ialah, ada tak apa-apa daya yang menghalang kereta ni? Kereta ni sedang dalam keadaan awal dia ialah bergerak. Jadi bila tidak ada apa-apa daya luaran yang menghalang kereta ni, jadi kereta ini akan tetap bergerak. Itu maksud dia. Okey. Sekali lagi, slow motion. Tuk, nampak?
Yang bawah ni berhenti sebab ada daya luaran yang menghalang. Tetapi yang kereta kat atas ni dia masih meneruskan gerakan dia. Okey. Itu cerita dia. Jadi kita patah balik. Okey. Biasanya inersia ni dia suruh terangkan saja. Terangkan apakah yang akan berlaku kepada shilling apabila cardboard ditarik dengan laju. Ni. Okey, sebiji macam tadi. So, bila cardboard itu ditarik dengan laju, ada shilling kat atas ni. Okey. So, nak terangkan, saya dah bagi tadi, ada 4 ayat. Okey, kita terangkan satu persatu. Nombor 1, kena keadaan awal. Ceritakan keadaan awal. Nombor 2, ceritakan perubahan. Apakah yang perubahan yang berlaku? Perubahan. Biasanya ada perkataan tiba-tiba. Okey. Nombor 3, ayat standard. Inersia. Apa? Mengekalkan keadaan apa? Dan nombor 4 ialah kesan. Apa kesan dia? Okey, mari kita bina ayat bersama-sama. Okey, boleh dengar ayat saya Okey, yang pertama, terangkan apa yang berlaku kepada shilling apabila cardboard ditarik dengan laju. Okey, keadaan awal. Ada 2 objek kat sini. Apa dia? 2 objek tu ialah cardboard dan shilling. Sebutkan dua-dua keadaan tersebut. Cardboard dan shilling berada dalam keadaan pegun. Poin nombor 2, apa yang berubah? Okey, cardboard ditarik dengan laju. Okey, nombor 2, cardboard ditarik dengan laju secara tiba-tiba lah. Nombor 3, inersia. Okey, kenapa shilling tu duduk diam-diam? Inersia shilling mengekalkan keadaan pegun. Sebab asalnya tadi pegun. Nampak? Dan yang keempat, kesan dia apa? Kesan dia shilling jatuh ke bawah ataupun ke dalam cawan disebabkan daya tarikan graviti. Nampak? 1, 2, 3, 4. Okey. Ni pula. Ni macam tadilah. Terangkan apa yang akan berlaku kepada budak perempuan itu apabila papan luncurnya melanggar penghalang. Sekarang ni ada berapa objek? 2. Budak perempuan dengan papan luncur. Jadi kita ceritakan keadaan awal. Papan luncur dan budak perempuan itu bergerak bersama-sama. Okey, keadaan awal dia bergerak bersama. Nombor 2, apa perubahan yang berlaku? Papan luncur terlanggar. Papan luncur yang berlanggar dengan penghalang. Ataupun papan luncur itu berhenti tiba-tiba apabila terlanggar penghalang. Nampak? Mana papan luncur itu berhenti. Jadi, inersia budak perempuan itu. Okey, ni keadaan awal dia apa? Bergerak kan? Jadi inersia budak perempuan itu mengekalkan keadaan bergerak ke hadapan, maka kesannya ialah budak perempuan itu akan terhumban ke depan. Okey, nampak? Dengar 4 ayat tu. Salin. Okey, nombor 5. Apabila dikejar oleh lembu yang besar, lebih baik berlari dalam keadaan bengkang-bengkok. Kenapa Pernah kena kejar? Okey. Bila kita dikejar oleh binatang yang besar, contohnya lembu, lembu, macam lokal lembu Lembu, muka dia, okey, tanduk dia. Lembu. Okey. Ni awak. Okey, seeloknya awak berlari dalam keadaan bengkang-bengkok. Kenapa? Okey, jawapan mungkin panjang, mungkin pendek. Kita bagi jawapan yang ringkas lah Okey, bila lembu tu besar, maka jisim dia besarlah biasanya. Okey. Jadi, ayat yang pendek ialah inersia lembu adalah besar. Okey. Sukar mengubah arah gerakan. Nampak? Bila kita lari bengkang-bengkok, maka lembu yang inersia dia besar, dia susah ataupun dia lambat nak menukar arah. Kalau kita ingat lagi kita ada, kalau buat lajar inersia, kita akan buat eksperimen bilah gergaji dan kita letak plastisin dan kita ayunkan. Okey, itu ialah eksperimen inersia. Okey, saya tunjukkan dekat sini. Alright.
Okey, ini nama dia neraca inersia. Kita letakkan pemberat kat depan ni, okey, dan kita ayunkan. Right. Dan apa berlaku bila kita tambahkan jisim pada neraca inersia ini, kita akan dapati ayunan dia semakin lambat dan perlahan. Maknanya masa untuk dia berubah arah itu sangat panjang. Jadi kita analogikan kepada lembu ni, bila kita lari bengkang-bengkok, badan kita ringan. Okey? Jadi lembu ni dia nak ubah arah, dia lambat, slow sikit. Okey. Sebab itu kita kena lari bengkang-bengkok jika dikejar binatang yang besar dan berat. Alright, menjawab soalan? Okey, nombor 6. Rajah menunjukkan batu yang digantung. Okey. Ditarik cara berbeza. Okay, dengar sini betul-betul. Okey. Ada benang X, ada benang Y. Ada benang X, ada benang Y. Okey, cerita dia ialah macam mana tarik bawah putus, macam mana tarik atas putus. Okey, mari kita tengok video untuk penerangan yang lebih mudah. Okey. Ini ada pemberat dan ada tali atas dan tali bawah. Okey, sekarang ni tengok dia tarik macam mana. Okey. Ini direntak. Okey, bila disentak dengan cepat. Okey, tali Y ni disentak dengan cepat, maka benang yang di bawah putus. Okey. Nampak? Manakala bila ditarik perlahan-lahan, tak, benang atas putus. Okey. Kalau tak clear, ulang balik video tadi. Jadi, soalan dia, ni, kenapa bawah putus? Ni, kenapa atas yang putus? Ting. Okey. Bawah putus apabila tali Y ditarik dengan cepat. Okey, ataupun sentak dengan cepat. Manakala tali tali X atas putus, tali X putus apabila ditarik perlahan-lahan. Okey, logiknya dekat sini. Bila kita tarik perlahan-lahan, okey, tentulah benang X ini akan mengalami ketegangan yang tinggi. Sebab bila kita tak tarik apa-apa pun, tali X memang dah tegang disebabkan berat pemberat ni. Jadi bila kita tarik ke bawah, X akan bertambah lagi lah dia punya beban. Okey. So kalau X putus, ini logik. Tapi kenapa bila kita tarik dengan cepat, Y putus? Okey, dekat sini kita kembali kepada inersia. Okey, jisim ni besar. Jisim besar. Bermaksud inersia dia besar. Bila inersia dia besar, ingat lagi tadi, inersia, kecenderungan untuk menentang perubahan gerakan. Jadi bila kita tarik dengan cepat, jisim besar ataupun inersia dia besar, dia mengekalkan keadaan pegun. Okay, tak nak turun bawah. Jadi bila tarik ke bawah, X ni tak rasa apa-apa. Tak rasa pertambahan sebab jisim yang besar ni dia maintain kat situ. Menyebabkan tali yang besar, tali Y ini mendapat daya yang maksimum, menyebabkan dia putus. Okey, inersia objek ni lah. Alright. Jadi itu sahaja jawapan tutorial kita untuk inersia. Okey, sekian, terima kasih, harap membantu